Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa khabar semua? Okey, kita tengok kat sini, Alhamdulillah. Ramai yang menantikan malam ni sebenarnya. Okey, panggil lagi kawan-kawan kita yang lain sebelum kita mulakan live malam ni. Okay, first of all, Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Allah kerana kita masih dipanjangkan usia, okay, masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama join live pada malam ni, kita kutip ilmu sama-sama, okay. Hari, okay, orang kata apa, selalunya lah hari Isnin ni adalah hari yang dinantikan oleh semua rakan niaga kita, yang mana kita untuk hari ni biasanya kita adakan slot motivasi niaga, tapi malam ini kita adakan slot motivasi eksklusif. Tajuk kita pada hari ini memang sangat-sangat menarik. Kata apa? Businesswoman dalam keredaan suami lain macam. Okey, tajuk malam ni saya tak boleh nak ulah banyak lah kan. Sebab itulah nama pun cik lagi tu kat depan. Okey, sebab saya masih di bawah reda ibu bapa katanya. Tapi itulah orang kata, untuk ambil tahu sebagai persediaan awal tu bolehlah kot ya. Okey, sementara kita menunggu kawan-kawan kita yang lain, nak tanya line saya okey ke? Sebab malam ni saya nampak macam hujan sikit kan. Mendung-mendung. Okey ke suara saya? Okey, kita baca sikit komen. Terima kasih Kak Wan. Okey. Yang bagi salam itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kepada anda yang sedang menonton, tag rakan-rakan anda dan share supaya kita share tu sama-sama dapat kebaikan. So bila anda tag, bila anda share, mereka peroleh sesuatu yang menjadi asbab salah seorang yang berjaya untuk akan datang. Mana tahu kan? Okey. So macam mana anda di rumah? Okey, petang tadi memang hot lah kita kat office ni. Orang kata apa, kita dapat satu berita bahawa PKPB akan dilaksanakan di seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya berkuat kuasa 14 Oktober 12.01 tengah malam. Okey ke semua tu? Nak buat macam mana ya? Hidup mesti diteruskan. Orang kata kita hanya mampu merancang, Allah juga merancang untuk kita. So, amin. Kak Izzah, Kak Zura, terima kasih. Okey, Kak Zina Amran kata jelas, Alhamdulillah. Okey, Kak Marina pun kata jelas. Okey. So, mungkin ada di luar sana yang mungkin baru saja join live kita pada malam ni. Yang baru tahu, yang baru tengok ke, yang baru dengar ke kan, rangkaian Sari Gamat Gold. Okey, sedikit lah ya sebagai orang kata sementara kita tunggu yang lain masuk supaya diorang tak terlepas kan. Okey, sedikit selingan daripada saya. Mungkin jenama Sari Gamat ni sebenarnya dikeluarkan oleh syarikat anak edas Sendirian Berhad yang mana telah pun diasaskan sejak tahun 1983 lagi. Yang mana perniagaan kita ni memang merupakan kita panggil perniagaan yang patuh syariah lah, sebab kita ada panel syariah yang dianggotai oleh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman sebagai ketua panel syariah dan juga Profesor Madya Dr. Azman Muhammad Nur. Okey, kalau sebelum ni okey, sekejap. Sebelum tu, rangkaian produk Sari Gamat Gold ni, nama pun Sari Gamat. So, semestinya produk kita adalah berasaskan gamat. So, main produk kita, produk utama kita memang ialah produk jeli gamat. Yang kata jeli gamat ni memang bagus lah kan. Kita tak boleh sangkalkan lagi kebaikan jeli gamat tersebut. So, untuk anda di luar sana, mak-mak, akak-akak ya, yang sakit darah tinggi ke, yang sakit lutut ke, yang ada diabetes ke, yang ada luka operation ke, memang sangat-sangat disyorkan amalkan jeli gamat ni lah, sebab jeli gamat kita adalah kita ambil daripada ekstrak gamat, ekstrak daripada gamat emas ya. So memang sangat bagus untuk kesihatan. So di musim-musim ni amalkanlah jeli gamat sebagai pilihan makanan kesihatan utama anda, sebab pilihan makanan terbaik ya untuk pencegahan penyakit untuk mengekalkan kesihatan ke tahap yang lebih baik. So insya-Allah lah kalau anda di luar sana nak, insyaAllah kita ada ejen di seluruh Malaysia
just boleh WhatsApp saja kat nombor bawah. Saya akan bagi tahulah kat mana ejen kita duduk yang berdekatan dengan anda. So boleh je dapatkan daripada mereka, insya-Allah. Okey. Itu dia. Alhamdulillah malam ni meriah. Kita dah mencapai 100 view. Okey, kalau menarik lagi 200 view. Okey, tak apa. Berbalik kepada live kita malam ni. Di antara live kita malam ni adalah antara usaha syarikat bagi memastikan rakan niaga kita sentiasa bersemangat, sentiasa dimotivasikan. Biasa hari Isnin kita akan panggil, kita akan jemput penceramah-penceramah, pakar motivasi, penulis buku dan sebagainya. Dan tak asing juga, speaker jemputan kita pada malam ni memang sangat-sangat hebat. Kalau sebelum ni saya selalu dengar di corong-corong radio, saya selalu dengar di kaca TV tapi malam ni alhamdulillah saya berpeluang live bersama jemputan kita pada malam ni. Okey. Dengan itu saya orang kata apa? Nak jemputlah speaker kita pada malam ni, Ustaz Syamsul Amri Ismail. Betul ke? Saya rasa betul lah nama tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey ke tu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, okey. Alhamdulillah. Okey Ustaz, berbalik kepada topik kita pada malam ni businesswoman dalam keredaan suami. Tapi ini sebenarnya kita nak kata bukanlah kata terikat dengan businesswoman saja. Si suami pun boleh dengar juga. Orang kata apa, businesswoman ke, wanita yang berkejaya ke. Kalau sebelum ni kita selalu dengar tugas pekerjaan adalah untuk si suami ataupun si bapa. Tapi sekarang ni dalam arus kemajuan dunia kita kena seiring lah. Maksudnya sekarang ni kita tengok wanita di luar sana dan lelaki dah seolah-olah berlumba-lumba untuk pekerjaan masing-masing. Jadi justru malam ni kita bawakan topik yang berkaitan dengan businesswoman dalam keredaan suami. Ialah sekarang macam-macam suami tak bagi kerja lah, nak kerja juga. Okay, mungkin ada kalau kita tak dapat keredaan suami macam mana, apa kesannya kepada keluarga, baik ke, buruk ke, ya tak? Okay, jadi tanpa membuang masa, saya serahkan live ini kepada Ustaz Syamsul Debat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Cik Anissa atas kesudian mengemudikan program pada malam ini, yang mana program kita taklah banyak guna pun, tapi tajuk itu bahaya sila kan. Maknanya kebanyakan orang perempuan dia tak setuju dengan tajuk ni. Dia tahu marah dia je. Orang perempuan kalau dengar tajuk ni, asyik kita redha suami. Habis suami macam mana? Itulah soalan-soalan dia orang kan, yang dah biasa sangat itu kan. Jadi saya cuba sehabis baik kalau kita tengok bab businesswoman dalam keredaan semua sama. Kita semua hidup dalam dunia ni semua nak mencari keredaan. Keredaan Allah SWT nombor satu. Kan? Keredaan Allah SWT, dan keredaan Allah itu pada orang perempuan terletak pada suami. Tengok dah mula marah sebab dia dah sampai ke situ dah. Jadi orang perempuan dia kena ingat macam mana pun keredaan pada suami. Tetapi suami pun kena ingat pada satu tahap keredaan isterinya pada dia pun sebenarnya akan menjadi jaminan untuknya untuk mendapat keredaan pada Allah SWT. Maksudnya apa? Maksudnya sama-sama sebenarnya. Orang perempuan kan dia kena dapatkan keredaan suami sebab suami sebagai ketua keluarga. Tetapi andai kata ada hak-hak seorang wanita itu tidak dipenuhi oleh suaminya, kan, tidak dipenuhi oleh suaminya, keadaan isterinya tidak redha, maka dalam hal itulah menjadi masalah pada orang lelaki. Jadi contoh macam suami, kerja dah lah tak masak, gaji tak banyak. Jadi bini tolonglah berniaga gamat kan. Tak kira lah dia buat aromaterapi ke, tak kira lah dia buat jeli gamat ke, tak kira lah dia buat apa bodoh, sari gamat sanitizer ke, tak kira lah apa yang dia buat kan. Jadi bila dia buat tu dia tak bagi pula. Dah lah kau gaji tak masak. Kan, lepas tu dia suruh pula bini kerja. Kau kerja untuk tolong aku. Jadi dia suruh pula bini kerja
untuk tolong dia. Dan bila bini dah tolong dia, bini tak rasa nak kerja sebenarnya. Bini tak rasa nak kerja, dia rasa fed up lah. Tension lah, dah lah kena duduk ni, kena adalah target, kena capai pula. Contoh lah kan. Contoh. Jadi dalam pada tu, kalau isteri tak redha, apa ya? Jadi itu sebabnya penting. Sebelum kahwin lagi ya Cik Anissa, kita kena pilih calon yang sesuai dengan ketepatan. Kan? Jadi mana kata doangan cakap mak ayah. Kalau mak ayah pilih yang elok-elok tu, redha mak ayah tu penting. Dan mak ayah rasa berkenan tengok latar belakang dia elok. Orangnya pun baik kan. Jadi masa tu carilah suami yang boleh bincang. Carilah suami yang boleh bunding kan. Jadi insyaAllah itu baru permulaan lah. Belum selesai pun mukadimah. Belum selesai pun. Sebab malam ni panjang ni. Jadi walaupun 1 jam, kita cubalah selesaikan 1 jam ni kan. Kerana kita kena ingat, sungguhnya kaum wanita ni adalah kaum wanita yang fragile. Tu fragile ni maknanya dia mudah rosak lah. Mudah rosak tu maksud apa? Dia mudah dirosakkan dan dia mudah rosak dengan sendiri. Itu orang perempuan. Itu sebab dia kena hati-hati sangat orang perempuan. Lepas tu dia senang terasa hati. Lepas tu cakap dia iron lady, nyampah kan tu. Kalau ada iron lady, lepas tu terasa hati. Nyampah kan. Jadi mana kata, kita kena kuat serba-serbi. Kuat serba-serbi. Tetapi orang perempuan, dia kena kuat di dalam kehidupan ini. Dalam masa yang sama, kekal berlemah lembut sebagai akhlaknya sebagai seorang wanita Islam. Jadi, pasangan suami isteri adalah anugerah dan amanah Allah kepada kita. Suami amanah kepada isteri, isteri juga adalah merupakan amanah kepada suami. Lubuk pahala kepada suami adalah isteri. Baik-baik banyak-banyak pada isteri, insya-Allah banyaklah pahalanya. Begitu juga pahala buat isteri. Apa juga pahala isteri buat adalah daripada suami. Tolong buat air kopi, pahala kat suami. Bayangkanlah bila ada minyak gamat ni kan. Allahu Akbar. Suami yang lengah-lengah belakang. Tengok. Suami yang lengah belakang. Tolong picit belakang abang ni cari minyak gamat yang panas sikit tu. Jadi dia ambil binatang gamat tu betul. Dia letak kat belakang laki tu. Jadi isteri tu bila dia letak, dia ambil minyak gamat tu, dia sambil dia urut tu kan. Ramai yang tak perasan. Tambah satu lagi pahala pengeluar gamat ni. Nampak? Pengeluar produk gamat ni tambah satu lagi pahala. Iaitu bagi sebab ya, orang perempuan boleh picit belakang. Kalau tidak banyak panen tu, dia ambil minyak masak tu yang dipanen. Kan? Jadi makna dah ada minyak picit, alhamdulillah. Nampak tak? Tu dia. Jadi makna kata lubuk pahalanya. Maka acap kali kita mendengar bahawa tanggungjawab suami ni buat isteri dan anak-anak tak dinafikan, memang banyak tanggungjawab suami kepada keluarga. Memang banyak. Itu sebab yang masuk syurga dulu sebenarnya orang perempuan. Jadi orang perempuan jangan komplain. Orang perempuan nak masuk syurga senang sangat, tetapi malangnya ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, ingat tak Nabi tinjau syurga, Nabi tinjau dalam neraka. Dalam neraka ramai siapa Cik Anissa? Perempuan. Dalam neraka. Tahu tak apa. Ramai tahu. Kenapa? Sebab orang perempuan dia dah tahu dia senang masuk syurga, dia tak nak. Dia tak nak. Tu sebab ada orang sampaikan belum kahwin sebab takut nanti tak boleh ikut cakap suami dia. Kan? Nantilah dulu. Lambat sikit kahwin pun tak apa. Pilih yang terbaik. Itulah kan. Jadi makna kata makna kata dalam kehidupan kita ini, suami ni sebagai seorang ketua keluarga. Dia kena ingat, sebagai ketua keluarga dia memang tanggungjawab dia besar. Tetapi orang perempuan nak masuk syurga, jaga 4 Nabi kata. Jaga 4 perkara. Pertama, jaga solat. Alhamdulillah, jaga dah. Kedua, jaga puasa. Tak ada masalah kecuali hari-hari yang ABC Allah bagi cuti. Itu lain. Tapi yang ketiga, yang keempat ni. Apa kata? Yang ketiga, jaga maruah diri, jaga maruah suami. Nampak? Jaga maruah diri, jaga maruah suami. Jaga maruah diri maknanya apa? Bila kita jadi businesswoman, jaga diri kita. Jangan ingat kita boleh jumpa lepak-lepak dengan orang. Alah, kita bisnes kot, takkan tak faham. Tak, jangan benarkan fitnah itu sampai pada kita. Jadi kalau jumpa tu ajak ramai-ramai. Ataupun ajak seorang lagi teman. Ataupun kalau orang tu ada isteri dia sekali, mungkin tak adalah jadi fitnah. Jadi makna kena jaga tu. Kena jaga. Walaupun kita ada tempat terbuka lah.
tempat terbuka tapi orang ambil gambar kita berdua dengan lelaki orang apa Rahman tak elok. Rahman tu apa rupanya? Tu maksudnya. Kalau tak faham. Yang jadi mana apa rupanya tak elok. Jadi mana kata hindarkan diri kita berfitnah, jaga maruah diri kita. Dan yang begitu juga maruah suami. Maruah suami tu macam mana? Orang kutuk suami kita jangan kita tamah-tamah. Kau kerja ni mesti kau nak tolong suami kau, gaji tak cukup kan? Nampak? Ada orang tanya, kau ni buat bisnes ni mesti sebab gaji suami kau tak cukup. Walaupun yang itu yang funder kita ajar, kan funder cakap, you all semua nak buat sale tak? You all nak berjaya tak? Oh jaya kan, kita macam tu lah kan. You all nak berjaya, you nak support family, nak agak suami semua tak cukup, betul tak? Jadi ni hari ni kita bantu anda semua untuk berjaya. Oh, ayat, lebih kurang lah macam tu kan. Cuma kita jangan gunakan benda tu untuk orang lain. Ada contohnya ada seorang yang sama buat bisnes kita. Dia tu mesti sebab you bersama buat bisnes ni tentu sebab nak tolong suami you tak cukup duit kan. Suami you mesti tak bagi duit cukup kan. Dalam hal tu jaga maruah suami kita. Walaupun tu hakikat dia. Untuk tu kita kena kawal. Tak adalah sebenarnya cukup aja. Cuma ialah saya sambil mengisi masa lapang lagi pun menjaga ni kan sunnah Nabi. 9/10 daripadanya kan menjaga. Dia seniaga lah. Macam tu. Aku siap buat lakonan ni biar kau faham. Kan? Jadi janganlah. Kita kata mesti sebab suami tak cukup. Harap dia memang tak cukup. Apa benda pun tak dapat beli. Jangan macam tu. Itu menjatuhkan maruah suami kita. Dan yang keempatnya, taat perintah suami. Itulah susah tak. Kenapa pula? Bila nak keluar rumah, minta izin. Sana kemari minta izin. Kebanyakan masa time dia berangin tu memang tak izinkan. Jadi macam mana? Sesuatu penting daripada awal. Sebelum kita mencuburi karier ini, kita kena fikir dulu. Dan bila fikir tak faham, explain kat suami, bang, saya sibuk sikit bang. Saya nak terlibat dengan ni dan bisnes ni mungkin akan datang. Saya akan ada banyak outstation. Saya mungkin terlibat jumpa klien sana sini. So saya harap abang support saya. InsyaAllah bang, hati saya ni tak pernah berbelah bagi. Abang lah satu-satunya di hati saya. Kamu tu kaedah. Ibarat 7 hari mencintai kedua. Tak lama lagi nak sambung 3 kan. Macam tu lah. Jadi makna kata, kita fahamkan suami kita. InsyaAllah lelaki ni yang penting cerita. Bila dia faham, semuanya mudah. Itu penting. Janganlah kita, saya lepas ni sibuk tau. Jadi pandai lah jaga rumah. Jangan cakap dengan suami yang tu. Kan? Jadi dengan cara yang baik. Kan? Jadi makna kata, banyak tanggungjawab suami kepada keluarga, teguran dan nasihat yang sangat berguna untuk lelaki yang sedang mendengar kuliah kita pada malam ini. Suami dan juga lelaki, tolonglah beri perhatian kerana sesungguhnya kita kena usaha jadi lelaki yang soleh supaya dapat kita membimbing isteri kita, nak pula isteri kita yang berkerjaya. Apatah lagi yang sibuk jadi businesswoman. Namun demikian, wanita juga tidak terlepas dari wajibnya mendengar nasihat dan teguran. Supaya sentiasa menyadari kelemahan dan kekurangan kita kepada keluarga kita, khususnya pada suami kita, dan berusaha memperbaiki diri kita menjadi isteri salihah dan ibu yang baik. Contoh, tak sibuk. Jadi banyak masa tak ada. Bang, macam mana bang? Saya sort outstation 3 hari tak ada. Anak macam mana bang? Kalau susahkan abang aja. Tak apa. Tentang anak, abang uruskan. Sebelum abang pergi kerja, abang hantar dia pergi sekolah. Kemudian urusan rumah, tak usah lagi risau. Kalau sempat abang masak. Kalau abang tak sempat masak, membungkuslah. Macam tu. Jadi mana kata, suami yang memahami ni penting dalam hal ini. Sebab bisnes tu, kita tak boleh cakap, habis dia tak faham macam mana Ustaz. Kalau tak sebab duit ni kan, tak sebab duit saya ni kan, tak akan mampu nak lepaskan pula belanja bulan-bulan. Jangan kita cakap. Rezeki pada Allah. Bukan sebab duit kita. Cukup bukan sebab duit kita. Tapi cukup sebab Allah izinkan. Itu penting. Ingat tu. Jadi, mana kata wanita juga kena dengar nasihat dan teguran daripada suami. Kalau suami kata, yelah, tapi janganlah sibuk sangat sampai terlupa anak-anak. Paling tidak tu, janganlah sampai seminggu. Dan macam saya sendiri, bila berceramah, saya akan wajibkan diri saya jangan lebih daripada 2 malam per malam di luar kalau outstation. Mesti balik. Kalau lama sangat pun susah. Jadi pada kata, kesian tengok anak-anak. Ketiga. Tu baru tengok anak, belum tengok anak mak mentua lagi. Kesian. Jadi makna kata kita kena
pastikan jangan terlalu lama. Sentuhan kasih sayang itu penting. Jangan sampai anak-anak rasa, perempuan tu sibuk, tak ada bahasa. Macam tu. Jadi kita kena ambil peranan juga. Ya. Jadi usahalah untuk memperbaiki diri, dan orang perempuan pun usaha untuk menjadi isteri yang solehah dan ibu yang baik. Sesungguhnya kunci syurga buat seorang isteri adalah daripada redha seorang suami. Itu tajuk kita pada malam ini. Kan? Yang mana redha Allah pada isteri terletak bagaimanakah redanya suami kepada isterinya. Jadi cuba tanya balik diri kita, agak-agak suami aku ni redha tak aku ni? Suami saya redha Ustaz. Redha, time bagi duit redha. Tapi time bila bergaduh kan, diungkit lah. Saya bekerja lah, saya sibuk lah, itulah. Pentingnya kita faham dengan suami kita. Kan? Kita tengok beberapa hadis untuk menjadi pedoman, petunjuk dan pengajaran kepada kita sebagai isteri, bahawasanya penting redha suami sebelum kita mati atau suami kita yang mati. Tapi dalam keadaan dia tidak tak redha dengan kita, Allah jangan. Jangan suami kita mati dulu dengan tahap dia tak redha pada kita, jangan. Susah. Menurut kajian, suami mati dulu daripada isteri. Do mati dulu ke Zaminah mati dulu? Tanya kan. Jadi mana kata suami mati. Suami mati dulu. Sebab perempuan tolonglah baik-baik layan suami. Suami bila-bila boleh ji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ringkaskan jadi ji'un. Yang perempuan jangan garang, baru dapat topsil dah garang. Menjerit tu marah suami. Abang! Jerit dengan suami. Cokit sudu orang tua tu langsung mati. Kawan tu tengah menghirup sup, kau nak joget langsung tu talan sudu. Kan jangan. Jadi makna kata kita ini ingat. Redha kita, redha Allah kepada kita, orang perempuan terletak pada bagaimana redhanya suami. Sabda Rasulullah SAW. Wanita mana sahaja yang meninggal dunia kemudian suaminya redha terhadapnya, maka ia akan masuk syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Tirmizi. Nampaklah. Jadi mana kata kalau kita mati lah orang perempuan dan suami redha kepada kita, bertuahlah kita dapat masuk syurga. Kedua, sabda Rasulullah SAW, kalau hadis yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang wanita melaksanakan solat 5 waktu, melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan sempurna, menjaga kemaluan kehormatannya, yakni menutup aurat dan menepati syarak, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk syurga dari pintu mana saja yang dia kendaki. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih. Itu cakap tadi tu, jaga 4 perkara Nabi kata, masuklah ke mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Untung tak? Untunglah, siap boleh pilih pintu. Orang lelaki dapat masuk untung. Jangankan pilih pintu, dapat masuk lagi okey tu. Belum tentu lagi dapat masuk. Mana yang bini ramai lagi parah. Lambek lagi masuk. Berbini lah ramai-ramai. Suruh. Contoh kan. Contoh. Jadi banyaklah kena nak jawab. Maka daripada kedua-dua hadis ini, jelaslah Allah dan Rasulullah SAW amat mengiktiraf redha suami sebagai kunci seorang isteri kesayangannya untuk masuk ke dalam syurga. Dengar tu Nisa. Jadi makna kata nak masuk syurga kena dapat redha suami. Kadang-kadang nama suaminya Ahmad Redha pun tak redha kat dia. Macam mana? Jadi makna kata carilah suami yang boleh meredakan kita. Jangan cara macam mana? Taat perintah dia. Ambil hati suami. Bila sekali balik, abang penat rasanya balik daripada session ni. Conference ni Allah, buat apa banyak ni paperwork nak kena bentang bang. Tu nak tanya abang ni. Abang nak apa-apa? Bang saya masakkan. Wah, Daddy. Janganlah. Awak tu penat berbalik daripada conference dekat Langkawi. Bekerja-kerja balik sebab PKPB. Kan? Jadi dah bekerja balik dan penat kan? Tak apa. Jom kita makan kat luar. Tak apa ke bang? Abang nanti kan abang komplain pula saya tak masak. Tak ada lah. Mana ada abang komplain. Abang faham. Mesti abang penat. Jom kita makan kat luar. Makan kat luar. Order betul-betul. Sebab menggembirakan hati suami. Lepas tu dia diam. Isteri pun balik kan. Diam-diam pergi kat kaunter. Buat pergi toilet. Dia dah bayarkan habis. Tentu kira dah bayar dah. Lah, siapa suruh bayar? Tak apalah bang. Malam ni hadiah saya kat abang. Patutnya saya masak. Tapi saya hadiahkan dekat abang. Oh, Daddy. Dah lah malam tu makan macam-macam.
sotong goreng pedas, kuih tiaw latna, apa lagi? Nasi goreng ayam, jantan pula tu. Tahu jantan? Mana ada telur. Jantan. Apa lagi? Lepas tu ada mi hailam. Ada mi apa lagi? Ada cak kuih tiaw. Oh ya Allah. Lepas tu ikan siakap 4 rasa. Oi, jangan main-main. Dah membazir Ustaz. Macam mana? Macam mana? Dah membazir pula tu. Kenapa pula? Dah. Memang sedap anak-anak ramai makan sekali. Oh, anak ramai. Itu. Okey, anak. Pernah Nisa pernah makan ikan siakap 4 rasa. 3 rasa je setakat ni Ustaz. 4 belum lagi. 3. Memang sebab orang perempuan dia biasa rasa 3 je. Masam-masam manis. Rasa keempat waktu bayar nanti baru tahu lain macam rasanya. Sebab mahal. Kan? Jadi itu dia. Tu rasa yang keempat. Biasanya suami yang biasa rasa bila time dia bayar. Kan? Jadi kemudian begitu juga pada suatu hari Sayyidatina Fatimah telah menyatakan sesuatu. Kan? Tanpa disengajakan kepada Sayyidina Ali, yakni suami daripada Sayyidatina Fatimah. Dan perkataan itu telah membuat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu rasa kecil hati dan tegur isi hatinya. Sayyidatina Fatimah menyedari bahawa ia telah berdosa pada suaminya kerana takut dilaknat oleh Allah sepanjang malam. Maka Sayyidatina Fatimah segera minta maaf berulang-ulang kali kepada suaminya, Sayyidina Ali. Kan? Melihat wajah Sayyidina Ali tak juga berubah, maka Sayyidatina Fatimah berlari-lari kecil di sekitar Ali sebanyak 7 kali. Jadi kepada semua yang nak buat tu larilah ke keliling suami. Kalau suami merajuk tu lari 7 kali. Tapi tengok badan masing-masing makin lama makin dah tak terdaya berlari ni. Tak apalah, pusinglah setakatnya boleh kan. Itulah sebenarnya PKP yang itu. Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Berniaga pun online sambil baring berniaga. Macam mana badan tak jadi pelampung. Itu masalah tu. Kan? Kan? Jadi 7 kali dia tawaf merayu-rayu memohon untuk dimaafkan. Ada riwayat menyatakan sehingga 70 kali. Kan? Melihat tingkah laku isterinya itu, Sayyidatina Fatimah dia harapannya, maka Ali tak dapat menahan senyumannya. Kemudian dia tersenyum dan memaafkan kesalahan isteri. Maksudnya carilah suami tu. Suami tu kalau dia gemar makan tom yum, bawa dia tom yum sejuk hati dia. Suami tu kalau dia gemar tengok bola tu kan, channel malam jangan kacau, bagi abah tengok bola. Contoh, bagi suami tengok bola. Contohlah kan. Jadi mana kata itulah cara dia. Cari jalan untuk berbaik-baik dengan suami kita. Bermanja, bermesra dengan suami kita. Kemudian berita ini sampai kepada pengetahuan Rasulullah yang minta maaf tu. Sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW berkata kepada puteri Sayyidatina Fatimah, wahai Fatimah, kalaulah di kala itu engkau mati, sedangkan suamimu tidak memaafkanmu, nescaya aku tidak akan mensalatkan jenazah. Tengok betapa pentingnya keredaan suami. Kalau suami tak maafkan kita, payah. Itu sebabnya. Nak pujuk suami ni kan susah. Bang jemput bang, minum bang, bagi gelas. Suami pun ambil bismillahirrahmanirrahim. Sejuk hati suami tu. Ini contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi gambaran. Kan? Jadi maknanya, sejuk hati suami. Bila suami tengok, isterinya tu beria bersungguh-sungguh lah. Wahal bukannya air apa pun. Air kosong ni. Kan? Tapi disebabkan oleh tanda ingatan dia tu kan. Bagi pada suami itu. Maka sejuk hati suami. Okey. Seterusnya. Jelas. Maka kita tengok dalam hal ini. Kan. Betapa tingginya kedudukan seorang suami dalam bab keredaan dari isteri. Bayangkanlah. Bagaimana pula, ini baru cerita, baru satu perkataan yang Sayyidatina Fatimah cerita, suami jadi kecil hati. Belum lagi cerita bagaimana kalau seseorang tu bercakap kasar dengan suami dia. Kan? Kadang suami baru sampai. Kita selalu cakap ke anak kita kan, cakap, adik tak baik tau ejek-ejek orang dengan nama binatang. Baru cakap kan. Ni suami sampai, dah sampai dah rimau. Rimau katanya. Jangan macam tu. Kan, cakap baik-baik. Jangan cakap kasar pada suami. Jangan memperkecilkan suami. Alah, sudahlah bang. Kalau harap gaji abang, memang tak cukup. Cakap baik-baik. Tak baik cakap-cakap. Yalah, kalau tak sebab mak ayah saya, abang takkan dapatlah duduk kat rumah ni. Allah. Sedih hati suami. Kadang-kadang tu mentang-mentang lah dia bisnes. Dah memang top sale, dapat beli kereta baru. Kad. Dapat kereta baru.
Lepas tu suami bawa kereta tu pergi pekan. Walaupun maksud ayat itu lembut, tapi maksud kasar. Dia cakap lembut, maksud kasar. Abang daripada mana tadi, bang? Abang keluar tadi. Pekan saja apa ya ke? Abang bawa kereta mana? Kereta tu lah abang bawa. Abang jangan lupa tau kereta tu nama siapa. Allah sakit tidak ada. Rasa nak basuh kereta tu, pulang balik ambil lah kunci kereta. Aku tak nak pakai kereta kau lagi. Kasar betul maksudnya. Jangan. Jadi mana kata, mengumpat keburukan suami. Mengutuk suami. Walau macam mana pun suami kita itu, karier dia mungkin tidak sehebat kita sebagai isteri. Tapi wajib kita menghormati dia sebagai suami. Kita kena faham. Mungkin dengan tingkat ketaatan kita pada suami kita, walau apa pun pangkatnya, dan keredaan suami kita, maka menyebabkan kita berniaga sebagai businesswoman pun jadi mudah rezeki kita. Lapang rezeki kita. Jadi itulah dia betapa tingginya redha seorang suami terhadap isterinya. Jadi bagaimana kalau kita nak menggapai redha seorang suami sekiranya kita tidak menunaikan hak-hak suami kita? Macam mana? Ada pun tanggungjawab lain seperti menyediakan makanan, memasak, membantu suami membersihkan rumah dan menjaga anak-anak adalah amanah suami kepada isteri ketika suami bekerja. Anggaplah ia sebagai lubuk pahala pula buat kita sebagai seorang isteri yang bergelar businesswoman. Walaupun kita dah siapkan gaji, maklumlah bisnes meletup-letup. Jadi kita pun dah ada kemampuan sikit, kita lantik lah seorang. Kita pun upah lah seorang orang gaji pengasuh untuk jaga anak kita. Yang penting urusan tu terjaga. Jadi mana kata dia explain dekat suami, benda settle bang, abang jangan risau, anak-anak saya settlekan. Ya? Para suami juga perlu niatkan sedekah untuk isteri ketika bersedekah pada fakir miskin. Isteri pun kena niat sedekah. Contohnya adalah program yang mana anak Aidas yang berhad ni, dia buat program CSR, pergi ke rumah anak-anak yatim. Atau pergi rumah orang tua. Kita pun hulur RM50, RM50. Jangan lupa niatkan untuk pasangan kita sekali. Mana seolah-olah kita niatkan pahala tu, sedekah tu adalah untuk pasangan kita. Jadi suami doa niatkan untuk isteri, isteri niatkan untuk suami. InsyaAllah. Ya? Kerana dengan sedekah itu sikit sebanyak akan dapat menghapuskan dosa-dosa kita sebagai seorang isteri yang mungkin terlepas pandang disebabkan kesibukan kita sehari-hari, tetapi itu tidak menjadikan ia sebagai satu lesen kepada seorang isteri itu tidak mau mohon maaf dan redha dari suami sekiranya ingin masuk ke dalam syurga. Sebab itulah kita kena sedekah selalu. Diam-diam buka wallet suami, Zam lah, sian ni tinggal RM1 di duit dia, kita pun selitkan. Janganlah banyak sangat. Letak RM1,000. Oh iya kan. Letak RM1,000. Hutang mata suami. Ya Allah, ni mesti isteri aku yang masukkan. Tak payahlah kita tuliskan duit tu. Ikhlas daripada isteri pun. Tak payahlah. Kan. Letak aja tahulah dia kan. Letak aja dekat dalam wallet tu sedekah. Sebab apa? Sedekah ni nombor satu. Apa dia? Sedekah nombor satu akan dapat mengkayakan hati. Walaupun miskin, rasa kaya. Yang kedua, dapat membersihkan harta. Walaupun sikit, rasa cukup. Yang ketiga, dapat memanjangkan usia. InsyaAllah sihat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Dan juga yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki masuk. Ada cabang bisnes baru. Ada orang ajak buat joint venture untuk bisnes ni. Ada orang ajak kembangkan lagi bisnes kita ni. Jadi mana kata ada banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan yang boleh kita raih di sana. Jadi bila suami niatkan kepada isteri, maka dia juga dapat menghapuskan dosa kita sebagai seorang suami. Bila kita niat bantu isteri kita. Kan? Dosa terhadap manusia tetap memerlukan maaf dari manusia juga. Terlihatlah betapa banyaknya dosa kita sehingga kita terlepas pandang. Contohnya, melewat-lewatkan panggilan suami. Contohnya, yang jap. Sebab tengah layan drama pengantin satu malam. Kan, jadi lambat dia. Ni saya tak tahulah, saya tahu tajuk je. Saya tak tengok. Tapi boleh percaya dia dengan mak dia tu. Saya dengar cerita macam tu lah, ada orang cakap macam tu lah. Jadi mak dia kata, boleh lewat saja, boleh lewatkan. Abang nantilah banyak kerja ni. Jawab lagi.
Nampak tak? Dosa tak? Dosa. Kan? Betul belum cerita lagi. Kan? Belum cerita lagi memasang muka tak ada suami. Tak dapat apa yang kita nak. Nampak tak? Dosa. Memarahi suami. Lepas tu, berlawan dengan suami. Bukan lawan bergumpal, lawan cakap. Abang kena faham tau. Saya ni, dalam bisnes gamat ni, top sale Malaysia tau. Oh, mak. Dia baca, dia boleh sound suami dia macam tu. Dia tak, masa tu lah suaminya muka berubah jadi gamat. Suami jadi gamat tak pasal-pasal kan. Jangan main-main. Tu sebabnya kita masa tu kena lemah lembut. Kena ni. Ingat tu, sabda Rasulullah SAW, sekiranya aku boleh menyuruh seseorang tu supaya sujud kepada orang lain, tentu sekali aku akan menyuruh isteri itu sujud kepada suaminya. Cuba tak, Nabi tak buat lah. Sebab apa tak boleh sujud kepada manusia kan. Tapi kalau boleh, tentu dia suruh isteri sujud kepada suami. Maknanya nak suruh suami ni taat kepada suami. Isteri tu taat pada suami. Ini merupakan hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. 6 sebab musabab. Ni dengar ni business woman. Sebelum kita pergi kepada, dah ada lah soalan-soalan yang daripada dia orang ni. Dah ada belum? Itulah tu. Siapa yang ada soalan boleh je komen di tanya lah. Lepas ni kita jawab. Malam ni biar setengah jam pertama saya ceramah, lepas tu kita jawab soalan. Mana boleh saya jawab kan. Bisa pun dia dah pening kepala dah nunggu tu kan. Mendengar cerita pasal keredaan suami dengan tahap dia belum bersuami. Itulah susah. Tapi saya tertanya lah Ustaz, kalau isteri masam, kalau suami masam dengan isteri macam mana pula? Sebab lelaki ni dah confirm neraka. Jangan tanya apa lagi dah. Jadi sebab macam ni. Suami ni memang dia ada hak tu dekat situ. Tapi suami masam, isteri pujuk lah. Abang ni kenapa? Cuba cakap. Nampak tak? Jadi macam tu lah saling, orang kata dalam bahasa Jawa tu apa dia sebut? Reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Isteri pujuk suami, suami pujuk isteri. Macam tu. Asyik saya je pujuk dia, Ustaz. Sebelum kau tanya, aku cakap dulu. Kan? Tak apa. Mengalah orang perempuan. Sebab orang lelaki ni tanggungjawab dia besar. Tapi orang perempuan senang je. Dapat redha suami, settle. Orang lelaki pula, walaupun isteri dia redha, belum tentu lagi settle. Redha mak dia, redha adik perempuan dia, redha anak perempuan dia. Jangan main-main. Banyak lagi. Tu sebab kita bersyukurlah satu benda. Jangan nak berungkit-ungkit. Kan? Tu dia. Jadi apakah 6 sebab? Kenapa redha suami penting buat isteri? Siapa boleh salin? 6 sebab kenapa redha suami penting buat isteri. Pertama, suami dibesarkan oleh ibu yang mencintainya seumur hidup. Namun ketika dewasa, dia memilih mencintai anda. Bahkan belum tentu kamu mencintainya seumur hidupmu. Bahkan seringkali rasa cintanya padamu lebih besar daripada rasa cintanya kepada ibunya sendiri. Jadi makna kata atas dasar itu pentingnya redha suami. Suami boleh pilih kita untuk jadi teman hidup. Silap-silap dia sayang kita lebih pada mak ayah dia. Faham tak? Itu sebabnya kita penting dapat redha. Yang pertama. Kedua, suami dibesarkan sebagai seorang lelaki yang ditanggung nafkahnya oleh ayah ibunya sehingga dia dewasa. Namun sebelum dia mampu membalasnya, dia telah bertekad dan bercita-cita untuk menanggung kamu, wahai isteri. Dan mengambil semangat untuk menanggung nafkah untuk kamu, perempuan asing yang baru saja dikenalinya dan hanya terikat dengan akad nikah tanpa ikatan rahim seperti ayah ibunya. Sedangkan kamu, wahai wanita, berseronok dengannya, tidak diwajibkan menafkahkan suamimu dengan anak-anak. Nampak tak? Yang wajibnya kepada ayah. Itu sebabnya. Padahal itu sebabnya penting redha seorang suami. Tadi nak jawab soalan. Ya, kenapa kalau suami masam tak apa? Ini nak jawab pesan. Yang ketiga, suami kita redha mencari nafkah, menghabiskan waktunya untuk mencukupkan keperluan kita semua dan anak-anak. Padahal dia tahu di sisi Allah yang dia harus dihormati 3 kali lebih besar oleh anak-anak berbanding dirinya. Maknanya dia tahu yang ibu dia tu, dalam Quran sebut, siapa yang patut kamu hormati? Ibumu, kata Nabi. Kedua, ibumu. Ketiga, ibumu. Kemudian baru ayahmu 3 kali untuk mak. Tapi suami tetap nak pergi cari rezeki.
Walaupun sikit, jangan dihina. Kalau suami bagi belanja, ambil lah ya. Tak adalah banyak sangat. Ambil lah RM10. Kita pun jawab, kalau setakat RM10, tak bagi pun tak apalah bang. Jangan macam tu. Terima kasih bang, RM10. Abang ada duit tak ni? Abang RM10, takut abang tak ada duit pula. Abang pandai lah abang cari lain. Nanti ada lebih, abang bagi lebih ya. Apa-apa pun Nisa doakan abang. Ini contoh, bukan nama sebenar. Jadi maknanya bila doakan, suaminya tu murah rezeki. Suami tu murah rezeki, bagi lebih pula. Nah, RM50. Alah bang, makasih lah banyak. Apa tu? RM100. Ya Allah bang, banyaknya bang. Lepas setahun setelah menjadi usahawan gamat yang berjaya ni, ambil lah, tak adalah banyak sangat, RM2,000 sebulan. Masa tu kan, masa tu orang perempuan mulalah cakap, abang tak payah susah-susah. Saya pun ada duit saya sendiri. Abang simpan je duit ni, yang penting abang jaga kami semua baik-baik. Jadi orang lelaki, jangan risau, itu tak akan berlaku. Bila kita hulu kat perempuan, dia orang memang ambil, tak ada mana dia tolak kan. Jadi maknanya kalau kita bagi tu, bagilah ikut kemampuan kita, dan bila kita bagi dekat anak-anak kita dan isteri kita, mudah-mudahan mereka dapat dicukupkan keperluan mereka. Kan? Selalu juga kita terfikir yang suami kita memberi nafkah makan setiap hari, pagi, siang dan malam, pakaian tempat tinggal kepada kita dan anak-anak selama mana dia hidup. Mengapa pula isteri yang mendapat 3 kali penghormatan melebihi suami? Sebab tak. Tapi dalam hal itu tak apalah. Suami tetap berkorban. Mudah-mudahan kita hargai. Bila kita appreciate ni, orang lelaki dia lagi nak bagi kat kita tahu. Keempat, suami berusaha menutup masalahnya di hadapan kita dan berusaha menyelesaikannya sendiri. Sedangkan kita dah terbiasa sikit, abang macam mana ni bang? Gas ni tak mau menyala pula. Abang macam mana ni bang? Macam mana ni bang? Bang, keretanya tak mau start. Nah, memanglah kereta tu sebab kunci belum on lagi. Bang, macam mana ni bang? Duit tak cukup. Bang, rotek mati. Semua mengadu kat suami. Suami nak adu kat siapa? Kan? Jadi, tapi kalau suami tu mengadu kat isteri, perah duit isteri memang tak boleh pakai lah jantan. Kan? Jadi mana kata, isteri mengadu dah biasa kan. Bang, tengok kan, jiran kita kan dah tak ada dah pakai ceret menjerit ni. Ceret menjerit macam mana? Masak air. Sekarang ni semua pakai mesin air, tekan-tekan kan. Isak tahu tak? Tahu. Tekan-tekan. Air tekan. Tekan-tekan panas. Tekan-tekan sejuk. Ada kat rumah? Ada. Ada, alhamdulillah. Tekan-tekan keluar gamat macam tu. Dia terbaru. Cantik. Tekan-tekan sejuk. Tekan-tekan panas. Jadi tadah minyak tu kan. Contoh lah. Jadi mana kata kita tak boleh sebut jenama air mesin air tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Jadi macam tu lah. Jadi mana kata tekan-tekan tu panas, tekan-tekan tu sejuk. Oh ya ke? Mengadu kat suami. Yalah, nanti abang carilah. Suami yang tanggung bayar bulan-bulan. Kan? Jadi mana itu lah dia. Kemudian suami berusaha memahami bahasa diam kamu. Perempuan tahulah. Buat tu. Pandang TV macam mana nampak lain je tu kan. Jadi suami puan lah nak ambil ni marah aku ke. Aku ni dah lah penat balik. Abang salah ke abang minta maaf? Itulah abang. Basuh tu berapa hari dah rosak. Maaf. Abang lupa. Abang dah start kumpul duit dah insyaAllah. Kalau bagi kita pergi harga mesin basuh tu bukan mahal pun kan. Suami. Dekat-dekat RM2,000 kan. Abang dah start kumpul. Sikit lagi cukup lah. Berapa dah abang kumpul bang? Dalam 200 tengah. Jadi tak jauh lagi dah. 200 tengah jauh lagi tu. Maksudnya suami tu yakin nak kumpulkan duit. Kemudian cuba dia nak faham bahasa tangisan kita. Sedangkan kita kadang-kadang hanya mampu memahami bahasa verbal je sahaja. Itu pun apabila dia mengulangnya beberapa kali. Dan begitu juga yang keenam, apabila kita melakukan maksiat, melakukan dosa, sekiranya dia tidak menegur kita, dia yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat nanti. Maka sebahagian ulama menghuraikan, suami yang tidak reda ketika isterinya masih menjadi isteri pada suaminya, walaupun apabila telah bercerai mati sedangkan suami tidak memaafkannya, perempuan itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah Ta'ala. Maka ingatlah wahai kaum wanita, walau apapun, walau siapapun kita, walau apapun jawatan yang kita pegang, walau apa juga gelaran atau bintang kita perolehi, selagi mana kita bernama ibu ataupun isteri,
Selagi itulah kita perlu hormat, taat dan cintakan suami sepenuh hati kita, bukan sekadar cinta dikala suami berharta, tetapi cinta sepanjang masa. Kan? Puitis kot. Kan? Yang kering air di laut, terbakar seluruh tambatan. Namun untuk menidakkan kasih sayang saya kepada abang sebagai suamiku, tidak sekali-kali. Oh, terbaik. Dan itu ayat dia. Kan? Jadi maknanya kata, tugas menyara keluarga terletak di bawah suami, tapi dah nama kita sebagai isteri dan rakan kongsi suami, kadang-kadang dengan cara kita bekerja, kita duduk di dalam bisnes, dalam dunia bisnes ini, maka kita berusaha untuk menampung dan membantu suami kita sedaya upaya supaya kesenangan dan kelegaan itu dinikmati secara bersama. Jadi mudah-mudahan kita tanya balik soalan pada diri kita, bagaimanakah kedudukan kita. Jadi marilah kita sebagai kaum wanita berusaha memberi yang terbaik kepada pasangan kita, yakni suami kita. Mudah-mudahan dengan cara itu kita beroleh keredaan daripada suami kita, dan dengan itu akan menjauhkan kita daripada sesaan api neraka, menjauhkan kita daripada sifat suka mengadu domba, melaga-lagakan, dan akhirnya ia tidak menguntungkan sesiapa. Jadi rasa cukup setakat itu. Jadi seserahkan kepada Nisa untuk menyimak kalau ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan oleh para pendengar kita bermakna. Tadi saya ada terperasan ada satu soalan daripada Puan Raihan. Dia tanya, Ustaz boleh tak share tips sikit tentang tips mudah untuk dapat redha suami? Wah, tips mudah. Wah, tak dapat lagi ke? Dah buat sale lah beratus ribu dah. Allahu Akbar. Baru nak tanya macam mana dapat tips. Jamilah. Paling penting jadi 3 B. 3 B. Pertama, bincang. Bincang. Bang, saya nak bincang dengan abang ni. Saya bisnes lama ni kan. Walaupun saya tak kisahlah berapa pun saya boleh bagi sumbang pada keluarga ni. Abang cakap lah kalau abang tak puas hati apa-apa, abang nak saya perbetulkan, abang beritahulah. Itu satu. Bincang. Yang kedua, baiki. Baiki. Macam mana baiki? Ada perbetulkan. Abang bukan apa. Awak sibuk-sibuk lah. Tapi bila sekali-sekala balik, apa salahnya masak untuk kami ni? Kami ni semua rindukan masakan isteri dan ibu tau. Jadi maknanya kata rupanya tu je. Bukan daripada besar pun. Bincang, dah bincang baru tahu. Kedua, perbaiki. Perbaiki. Dan yang ketiga, bandingkan. Banding apa? Bandingkan sebelum bincang dengan selepas bincang. Maknanya postmortem. Bang, tu bang dah sebutkan. Dah sebut macam mana kalau saya kena masak. Kalau sekali saya masak setakatnya, abang okey tak? Okey lah, macam tu lah yang abang nak. Sentiasa ada. Abang bukan apa, abang rindu tangan isteri abang ni. Nampak? Macam tu lah. Jadi maknanya dengan 3B merupakan salah satu tips yang boleh kita buat untuk buat perubahan dalam kehidupan kita. Jadi mana buat perbandingan dulu dengan sekarang. Sebab kita kalau bisnes boleh pula buat postmortem. Kenapa kita punya sale dekat sini tak jalan? Kenapa dekat sini stop teruk? Kenapa? PKP ni macam mana cara nak boleh pula bincang. Pasal rumah tangga tak boleh bincangkan suami. Come lah business woman macam tu. Pada pandangan saya, semua ni untuk semua tau, untuk semua. Bincang, bawa bincang. Benda boleh bincang buat apa gaduh-gaduh. Saya baru je rakamkan program petang tadi, rancangan e-counter netizen di TV Hijrah. Itulah soalan dia. Kalau suami tu, suami tu dia terasa diabaikan bila isterinya bekerja, macam mana? Soalan tu. Ustaz, satu soalan yang menarik saya rasa kat sini. Dia tanya daripada Nur Adiani Rosli. Dia tanya, bagaimana nak cari redha suami yang pernah berbuat zalim? Isteri masih kadang-kadang tak dapat lupakan perbuatan yang lalu. Nur kata? Susah betul lah. Orang perempuan tu lah. Kan? Saya boleh memaafkan. Tapi saya takkan melupakan. Ayat kan. Dalam hal ini kan saya sebut, orang perempuan mudah nak masuk syurga. Redha yang paling besar kita nak kejar. Redha Allah. Dan nak redha Allah, pada suami. Atas dunia ni, yang ni lah suami. Yang tentang dia dah buat salah tu, dia minta maaf. Bagi warning. Abang jangan ulang lagi tau. Jangan ulang lagi. Cuba kalau kita pernah buat silap. Kan? Kita buat silap. Dan kemudian suami kita asyik sebut. Apa kita rasa?
Setiap manusia tak lari daripada buat salah. Setiap manusia tak lari daripada buat salah. Jadi bila buat salah, sentiasa maafkan. Bila maafkan, beri peluang. Buat salah lagi, maafkan. Asyik buat salah, kita bukan sempurna. Kadang-kadang suasana sekitar kita, kita macam kita buat bisnes. Kita kena ingat, dah Allah sebut keredaan suami kita. Walau jahat macam mana pun suami kita, keredaan dia tu juga yang kita nak cari. Kan? Jadi jangan pening-pening kepala. Duduk dalam dunia ni sementara je. Saya tengok tadi dalam gambar tu tadi, ukuran umur lebih kurang 40-an ke atas. Mana tinggal dalam 10 ke 20 tahun dia nak hidup. Jadi tempoh 10-20 tahun nak hidup ni, cari yang redha suami. Habis cerita. Supaya besok mati senang hati, kita dapat redha suami. Tentang dia tak tanggungjawab, biar dia jawab dengan Allah Ta'ala. Tapi kita dengan suami kita selesai. Itu saja. InsyaAllah. Jadi dalam hal itu, usahalah. Kita memang tak boleh lupa benda-benda dulu yang suami kita pernah buat zalim pada kita kan. Tetapi siapalah kita? Kan siapalah kita? Kalau kita tengok dalam kes Nabi, tengok Nabi macam mana. Nabi kena buat orang macam-macam. Nabi bukan setakat kena hina. Nabi pernah kena baling batu. Nabi pernah ketika sujud, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tangkuk dia waktu semayang. Apakah kita, ujian kita dizalimi sampai tahap Nabi? Sampai tak? Tak sampai. Tapi apa pun, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah takkan timpakan kepada kita ujian melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam. Soalan lain. Next. Okay, next. Tiba-tiba banyak pula soalan. Boleh ke ni? Okay, boleh. Mana sempat kita ambil. Mana sempat kita ambil. Okay. Ada daripada Mawar Salju Putih. Wah, nama dia. Mawar Salju Putih. Oh, tak tahu. Nama. Mencari rezeki tanpa kebenaran suami, sedangkan isteri tersebut memberi sumbangan paling besar berbanding suami tersebut. Okey, macam ni. Apa pun alasan, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Itu dalam agama kita. Itu memang macam. Jadi matlamat kita cari rezeki. Halal, itu baik. Tapi cara dia dapat keredaan suami itu sebab kita bincang tajuk tu malam ni. Jadi minta izin suami penting. Melainkan suami itu ada secara pukul. Contoh, kita tengok dalam khutbah terakhir Nabi dia sebut, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu juga mempunyai hak ke atas kamu. Maksudnya hak isteri itu adalah apa? Hak dia, hak pakaian, tempat tinggal, makan, minum. Yang basic-basic. Dan begitu juga pakaian tu perlu ada. Suami kena bagi. Mana ikut kemampuan suami. Dan apabila suami telah menyempurnakan hak isteri, maka isteri juga perlu menyempurnakan hak suami. Termasuklah tidak membenarkan orang-orang yang tidak suami kamu sukai masuk ke dalam rumah kamu. Nampak tak? Mana isteri tak boleh bagi orang luar masuk dalam rumah, sesiapa pun, walaupun adik-beradik kita. Faham tak? Mana imam mak kita nak masuk dalam rumah, walaupun rumah tu, geran rumah tu nama kita. Sebab rumah tangga, hak dia ketuanya adalah suami. Dan termasuk juga keluar daripada rumah, tetap kena minta izin suami. Bang nak beli sayur ni bang kat depan. Pergilah. Bang ni ada bangla jual kapet kat depan ni. Kau jangan bagi dia masuk, kau keluar. Macam tu. Bang ni bang ada orang ni jual sayur. Macam ni lah. Kalau setakat kau nak pergi kedai beli barang dapur, abang izin nak tanya lagi dah. Itu dia bagi izin secara blanket. Mana izin secara package. Jadi tak payah tanya lagi dah. Keluar rumah pun macam tu. Bang keluar bang nak pergi ada meeting ni sekejap. Ada meeting Sarigamat abang. Bang ada bincang produk-produk baru minggu ni. Malam ni saya keluar bang ya. Minta izin. Minta izin suami. Tapi kalau dah rumah terbakar jangan minta izin tau. Keluar je. Tu dah darurat tau. Kan? Puaslah bomba tu mengelaknya keluar. Nanti dulu tuan, belum dapat izin lagi. Jangan ada, keluar dulu. Kan? Selamatkan diri kita dulu. Jadi mana kata, matlamat tidak pernah menghalalkan cara. Jadi itu sebab minta aja izin suami. InsyaAllah. Cakap baik-baik kan suami akan izinkan. Wallahualam. Okey, ini pula daripada Kak Yung Habibah Yahya. Ditanya, bagaimana pula isteri yang berniaga atau cari income sebab suami tak bagi nafkah dan mencukupkan keperluan? Okey, dalam hal ini suami berniaga cari income disebabkan suami tak bagi nafkah
dalam hal ini suami ni macam mana pun kita kena tengok apa sebab dia. Sebab suami tak bagi nafkah, tak bagi kami, adakah sebab suami bila dia bekerja tu, duit itu ngam-ngam untuk bayar, mungkin bayar tertentu je. Contoh bayar rumah aja boleh. Buat gaji dia kecil contohnya. Dia setakat boleh bayar tu, kemudian boleh bayar bil api, bil air je. Setakat tu je. Benda lain tak boleh. Jadi dalam hal tu satu. Tapi kalau dalam hal tu suami tu bukan tak mampu, tapi pemalihnya ya Rabbi. Membutuh kojo tak nak menyusahkan orang, itu suami tu tanggung dosa tu. Jadi isteri pula dalam hal itu keluar, betul lah keluar untuk tanggung, untuk bantu, untuk cukupkan keperluan suami, tak ada masalah, besar pahala kita. Walaupun tu tanggungjawab suami, tapi kita tolong suami kita, maka dapat pahala. Dapat pahala. Jangan syarat, masih lagi macam saya sebut tadi, tetap nak kena capai keredaan suami, termasuklah minta izin suami untuk ke mana-mana. Wallahu a'lam. Makin banyak soalan kita ni. Okey lah. Mungkin 1-2 lagi soalan aku ya. Dapat Malina Omar. Dia tanya macam mana nak dapat reda suami sedangkan isterinya pula rasa kecewa dengan sikap suami lelaki yang tak bertanggungjawab. So isteri terpaksa sibukkan diri berbisnes untuk keperluan keluarga sedangkan suami jenis tak kisah apa yang isteri buat. Adakah isteri kena reda je ke untuk dapatkan reda suami? Panjang Pak. Wahai Puan Amalina Omar, dalam hal seorang isteri yang rasa kecewa dengan sikap suami, lelaki yang tak bertanggungjawab ini, macam saya cakap tadi lah, orang perempuan nak masuk syurga senang. Tapi itulah, kita memilih-milih pula reda. Dua perkara yang paling susah dalam hidup. Misal, dua benda paling susah dalam hidup kita. Tapi mulia di sisi Allah. Tapi dua benda ni susah nak buat. Apakah dia? Minta maaf dan memaafkan. Berdua susah. Tapi rupanya itu paling mulia di sisi Allah. Jadi senang je. Kalau kita fikirkan, dengan keredaan kita, dengan suami kita, tak berapa tahun ni kita hidup dengan dia ni, tapi akhirat besok Allah janjikan syurga yang kekal abadi, sanggup tak kita? Ataupun kita dalam tempoh itu, kita nusyus, kita derhaka pada isteri, pada suami kita. Kita lawan cakap suami kita, kita hina suami kita. Sebab kita rasa kita betul. Maka dengan sebab itu tak heranlah Nabi nampak kita berada di dalam neraka. Abadan-abadan selama-lama duduk dalam neraka, diseksa oleh neraka. Dan pada ketika itulah kita cakap, kenapalah dulu aku tak taat pada suami aku. Kan? Tak, kalau betul-betul suami tak menjalankan tanggungjawab dalam satu part, ini saya bukan suruh bercerai lah, tak. Tapi kalau kita dah nasihatkan dia, dia masih tak boleh dan kita tak nak suami kita terus-terus berdosa, pergilah jumpa mahkamah syariah tu, pergi ke unit runding cara pejabat agama, biar dua-dua kena panggil supaya pihak kaunselor sekolahkan suami kita tu suruh bertanggungjawab. Tapi tentang tu, selain itu, tetap kita kena hormat dia sebagai suami. Jangan kita rasa takut-takut nanti bila kita dah bisnes, kita dah kedudukan tinggi sikit, kita dah rasa kita lagi besar pada suami kita. Jangan. Sayang, itu jadilah kita manusia yang sangat rugi. Tak apalah. Dah dia tak bagi nafkah, nak buat macam mana? Kita sakit hati. Ada satu, dalam program radio, saya di Sina, ada satu soalan, bayangkan, dia membesarkan anak-anak sendiri, suami langsung tak tanggungjawab. Tapi dia kata, kalau tak fikir ada anak lah, dah lama dah saya minta cerai, dia kata. Tapi sampai ketua, dia juga keluar duit untuk anak-anak kahwin ke, bantu anak-anak semua dia. Suami, 1 sen pun gaji dia tak sampai kepada isteri dengan anak-anak. Tapi, disebabkan hati dia tu kan, dia malas nak panjang-panjang cerita. Tak apalah, dia redha. Hebat perempuan. Hebat. Berpuluh tahun dia menanggungnya. Tetapi, dia kata yang jadi sumber kekuatan dia adalah anak-anak. Allah Allah. Ustaz, mungkinlah ini mungkin dilema saya sendiri lah. Kadang dilema wanita. Bukan saya lah, bukan saya. Wanita yang dah berkahwin tapi berjaya. Daripada Nur Fatihah Mat ni, dia tanya, kita nak tanya kerja hakiki dan suami mana wajib kita dahulukan. Contoh, isteri ada meeting, tiba-tiba suami suruh balik, lapar katanya. Macam mana tu? Yang mana satu nak dulukan tu? Suami ke? Kerja tu. Kerja ni urgent juga. Suami ni. Dia kerja kat mana? Dia kerja kat mana? Tak tanya pula. Dia macam ni, dia tengok kerja. Okey. Contoh macam dia kerja pejabat. Dia kedudukan dia pegawai. Memang dia tak boleh nak tinggalkan tempat tu. Maka dia kena telefon, bang, abang beli apa-apa dulu boleh tak bang? Sebab apa? Saya sekarang tengah urgent meeting, boleh tak bang? Nanti lepas ni kang, janji saya balik kan saya masak untuk abang. Okey?
Betul lah. Kan? Cakap. Ni saya ada banyak hal lah. Time ni lah orang tua ni nak minta apalah, lapar lah, nak mati sangat lah. Macam tu. Macam tu kan. Jangan. Jadi mana kata dalam hal tu, suami kena faham juga. Jangan fikir lapar kita je. Kan? Ayang ada meeting ke? Tak apa. Teruskan meeting, abang tunggu kat rumah. Abang makanlah apa yang ada, biskut kering, apa yang ada dulu. Jangan risau. Abang masih lagi tabah untuk menanti kepulangan isteri abang. Apa? Power. Itulah. Jadi mana kata dalam hal itu bondo boleh bincang elok-elok, tak payahlah gaduh. Antara pekerjaan hakiki dengan suami, tentu suami diutamakan. Jadi bila kita telefon suami kita tu beritahu, abang tunggu saya bang sebab nanti saya meeting sekejap, habis meeting ni saya balik sebab meeting ni tak boleh tinggal lah bang. Makna nak menunjukkan apa? Menunjukkan suami kita itu penting kat kita sebab kita beritahu dia dulu. Nampak tak? Okey, wallah malam. Last lah Ustaz. Ambil dua lagi soalan. Dua. Okay. Ni daripada saya, sekejap saya scroll sekejap. Saya nampak ada satu ni, Kak Yon Habibah ni lagi. Dia kata, Ustaz, macam no kalau isteri tak mau kerja tapi suami paksa isteri cari duit walhal suami lebih dari mampu. So isteri tu berdosa ke sebab tak ikut cakap suami? Dalam hal ni lah suami dia kena sekolah. Suami dia kena pergi sekolah. Maksudnya dalam hal ni kena ingat. Suami bab mencari nafkah, mencari keperluan dalam rumah tangga adalah tanggungjawab suami. Isteri tak wajib bekerja. Kan? Malahan kalau suami tu duit dia tak cukup pun dia tak wajib suruh isteri dia bekerja. Jadi isteri ni jadi dalam hal itu kalau suami nak minta, isteri minta lah kalau awak bekerja boleh tolong ringan-ringankan beban saya dalam rumah ni. Ini saya punya pandangan. Tapi kalau awak tak nak kerja, saya tak nak paksa. Macam tu suami yang baik sepatutnya. Jadi kalau kita paksa, maka dalam hal tu tak boleh. Memang tak boleh. Suami tidak boleh paksa. Sebab masa tu lah kalau isteri tak reda, susahlah. Sebab isteri kadang dia nak bersama dengan anak-anak. Dia nak lebihkan masa, dia nak mendidik anak-anak dan sebagainya. Jadi dalam hal itu, itu suami kalau rasa cukup, kalau tanggung lah isteri kau tu tak payahlah suruh dia bekerja. Kan? Macam tu lah kaedahnya. Wallahualam. Soalan terakhir. Okey, soalan terakhir. Pilih yang terbaik Nisa. Kejap Saya last Saya nak baca komen je lah. Ni bukan soalan lah. Dia kata, tapi ada juga suami tak boleh terima alasan Ustaz. Walau contoh kita cakap ada meeting bila mana suami cakap balik sekarang. Lambat 5 minit kita cerai. And cerita sebenar sahabat saya dekat Afrika sana. Macam mana tu? Afrika. Dah macam ni. Dalam hal ini kalau kita tengok jihad. Macam ni jihad. Dalam hal ini itu sebabnya pernah berlaku. Sebenarnya perempuan ni kita kena ingat lah. Suami tak boleh suka-suka melafazkan cerai. Jangan. Dalam hal ini janganlah kita meletakkan asas perceraian tu disebabkan oleh isteri tak boleh balik. Bodoh sangatlah suami tu kalau suruh isteri. Saya geram betul lelaki macam ni lah. Geram je. Otak tak tahulah letak kat mana. Kita sebagai suami janganlah menyusahkan isteri. Isteri ni bekerja, dia bantu kita ringankan beban kita juga. Dan bila dia dah ringankan beban kita, tanda terima kasih satu je. Bukannya suruh apa pun. Bukan suruh disambut dengan paluan kompang berjunjung bagai. Tetapi apa yang isteri nak adalah suami faham dia, itu saja. Dah dia minat berniaga, support lah dia. Dan dia lambat balik sikit, faham lah. Tak apalah, kalau macam tu tak apa. Saya teruskan meeting, tak apa abang berhentilah singgah mana-mana makan dulu sekarang. Tapi bang malam ni saya nak masak untuk abang. Tak apalah, itu kemudian cerita. Tak apa, saya teruskan meeting dulu. Kan seronok dapat suami macam tu. Jadi dalam hal ni suami kena faham isteri. Bila kita, sebab kali pertama saya yakin kebanyakan isteri dia minta izin dengan suami sebelum nak terlibat dengan bisnes ni. Jadi bila suami dah izinkan, janganlah dia pun hujung tu tiba-tiba kita nampak isteri kita digat dan kita tak izin pula. Kita bagilah guideline pada isteri kita. Abang tak kisah kalau saya nak pergi ke mana-mana sibuk ni, satu, jangan tinggal solat, yang kedua jangan lupa abang. Mak ayat kan. Jadi dengan cara tu insya-Allah rumah tangga tu akan jadi lebih baik. Wallah.
Oh, Allah Alam. Begitulah dia. Dia kata, bak kata Ramshidah, dia kata otak letak kat mana. Okey. By the way, terima kasih Ustaz. Terima kasih sebab memenuhi. Saya nak bagi satu apalah sebagai kata-kata akhir. Kata-kata akhir pesanan saya, jadi seorang isteri pertama tanya pada diri kita, adakah perkara yang kita lakukan itu boleh menambat redha suami kita. Jadi dengan kita bekerja, kita dapat duit sikit, kita asingkan sikit, ini nak hadiah kat suami apa. Mungkin contohlah kita cari, kita hadiahkan ni jam tangan abang. Mahal jam ni. Tak apa bang. Ini sebab tadi terima kasih saya sebab abang izinkan benarkan saya bisnes. Nampaklah kita ingatkan suami kita. Kedua, jika kita mati di saat ini, apakah kita sudah memperolehi redha daripada suami kita? Tanya balik. Dan begitu juga, kalaulah kita dimatikan pada saat ini, adakah kita sempat meminta maaf atas setiap kesilapan yang pernah kita lakukan pada suami kita? Dan soalan ini juga saya tujukan kepada semua suami-suami di luar sana, bukan hanya kepada isteri. Jadi oleh demikian, fikir-fikirkan bersama, mudah-mudahan kita dapat membuat perubahan kepada diri kita. Cetuskan transformasi, mudah-mudahan kita dapat mencipta revolusi dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, itulah dia. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas kata apa, sanggup sudi memenuhi jemputan kita pada malam ni. Alhamdulillah, hasilnya ramai di luar sana yang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ni. Spesifik antaranya yang perempuan ni kena jaga solat, jaga puasa, jaga maruah diri dan maruah suami, taat perintah suami, jauh suami pula dengan nasihat dan teguran ya. So semoga daripada apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi, dapatlah para isteri di luar sana lebih menjadi isteri yang lebih baik. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga perjalanan ke Perak nanti selamat dan dipermudahkan insya-Allah. Okey, kita jumpa lagi. Okey, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Wah, meriah kita malam ni. Happy saya. Okey, Masya Allah ya. So daripada apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi, saya nak boleh simpulkan kat sini bahawa indahnya kesudahan hidup seorang isteri andai dia mati dalam keadaan mendapat redha seorang suami. Okey, indahnya janji Allah bahawa isteri yang diredai suaminya boleh masuk syurga dari mana-mana pintu yang dikehendakinya. Okey, hari ni isteri di luar sana, walaupun saya belum kahwin ya, saya nak galakkan kepada anda, simpan niat untuk jadi isteri yang lebih baik daripada semalam. Simpan hasrat untuk cuba dan cuba lagi. Sebab apa? Allah pandang usaha kita. Allah pasti beri ganjaran walaupun pada sekecil-kecil usaha kita. InsyaAllah bagi yang belum bergelar isteri, kita cuba yang terbaik untuk ibu dan ayah kita ya. Okey, semoga para isteri luar sana jadikanlah yang join live kita malam ni, semoga anda semua dapat ataupun menjadi isteri yang menyejukkan hati suami mereka ya Allah. Okey, InsyaAllah semoga anda para isteri sana mendapat keredaan suami kerana di situlah letaknya redha Allah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada anda di luar sana kerana masih setia sehingga ke jam ini, sehingga ke akhir live. Ayo sama-sama kita terus patuh SOP cegah dan kawal penularan wabak COVID-19. Jangan putus asa ya, jangan rasa blank, jangan rasa stuck, okey? Teruskan hidup seperti biasa, jaga kesihatan diri baik-baik. Okey, insyaAllah ada hikmahnya ya. Kita gunakan pengalaman yang dulu untuk memperbaiki keadaan pada masa sekarang. Okey, sekian sahaja dari saya. Semoga berjumpa lagi di minggu hadapan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.